أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Para jemaah, para penonton, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para jemaah sekalian, para penonton semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita seperti biasa teruskan pengajian kita, buku indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Banyak kata-kata sebab ni. Baik, insya-Allah pada hari ini kita nak masuk berkenaan kelebihan dan khasiat ayat 1000 dinar dan kaitannya dengan orang bertakwa. Tajuk kita pada hari ini insya-Allah berkaitan kelebihan dan khasiat ayat 1000 dinar dan kaitannya dengan orang yang bertakwa. Sebab orang-orang yang bertakwa ini antara golongan yang akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tajuk kita, indahnya bersama Rasulullah di syurga. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Dan apa kaitannya juga dengan ayat 1000 dinar yang sering kita lihat tergantung di bawah poster di kedai-kedai. Apa ayat dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Insya-Allah akan dibacakan ayat tersebut dan dihuraikan tafsiran dan akan diterangkan dan punya khasiat kelebihan yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan insya-Allah memberi manfaat. Kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama golongan orang yang bertakwa dan juga mendapat khasiat dan kelebihan daripada ayat 1000 dinar ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ilal habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tajuk kita pada hari ini berkenaan kelebihan dan khasiat ayat 1000 dinar dan kaitannya dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Para jemaah rahimakumullah, sebelum saya nak bacakan tentang ayat 1000 dinar ni, kenapa dinamakan 1000 dinar? Ini sebelum saya nak bacakan, nak huraikan, tafsirkan ayat wa may yattaqillah, saya nak huraikan sedikit berkenaan sebab apa dinamakan ayat ni ayat 1000 dinar. Tidak patut dinamakan ayat 1,000,000 dinar ke ataupun 10 bilion dolar ke. Kenapa 1000 dinar? Sebenarnya dia ada kisah, dan kisah ini ada yang mempertikaikan, tapi ada yang kata mungkin betul, sebab istilah macam kalau tak ada angin takkan pokok bergoyang, melainkan kalau ada burung elang kat dalam. Jadi kemungkinanlah kisah ini benar, di mana ada saudagar, seorang ahli peniaga yang mana beliau ada kapal dalam pelayaran yang tiba-tiba dilanda badai taufan yang begitu kuat sehingga beliau ini tidak merasakan, mungkin tidak ada harapan boleh hidup. Gelombang besar. Ini memang kadang-kadang saya pun pernah menghadapi satu gelombang besar
naik bot. Naik bot, gelombang memang besar. Agak-agak ni memang rasa ada harapan ke tidak ni. Tapi alhamdulillah panjang umur juga. Jadi kisahnya saudagar ni dia melihat gelombang taufan yang begitu hebat dan melihatkan kapal dia nampak memang tak ada harapan lah. Jadi dia biasalah manusia yang dalam keadaan susah minta berdoa pada Allah Ta'ala, akhirnya dalam keadaan penat. Biasanya orang-orang yang naik kapal tahulah benda-benda kadang kepenatan pasal nak lawankan gelombang, tertidur sekejap. Beliau tertidur sekejap, terlena, kepenatan. Dalam keadaan tertidur sekejap tu dia bermimpi ada orang datang. Ada orang datang dan menyarankan kepada dia ni supaya membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sampai habis. Ini ayat ni terdapat pada pertengahan ayat kedua sehingga ketiga surah At-Talaq. Ayat kedua, pertengahan ayat kedua sehingga ayat ketiga surah At-Talaq. Jadi dalam mimpi tu orang tu katalah, kamu banyak membaca wa may yattaqillah, dan kalau kamu selamat jangan lupa untuk menderma 1000 dinar kepada golongan tertentu. Dinamakanlah di golongan tertentu, nanti kamu cari golongan ni kamu akan jumpa. Jadi dia tersadar tu, dia teringat, jadi dia pun orang dalam keadaan panik baca je lah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, baca. Jadi akhirnya dia tengok gelombang tu dah mula reda. Jadi dia bersyukurlah, biasalah kita dah yang takut bersyukur, tapi dia teringat dia dah buat janji ni nak kena derma 1000 dinar pada golongan dia letakkan orang-orang ni kat mana nak jumpa. Jadi selepas mendarat kapal tu dicarilah tempat, dan kebetulan betul tempat yang dia nak derma 1000 dinar memang golongan ni perlukan duit tersebut. Di sini pengajaran lah bagi kita, kisah yang pada saya cukup menarik, iaitu pengajaran bagi kita. Maknanya tempat orang meminta kepada Allah, semua orang berdoa. Singapura pun orang berdoa minta hajat, di Malaysia, Indonesia, dekat orang Islam Australia, orang Islam Afrika, orang Islam Yaman, orang Islam di Amerika, semua berdoa, ya Allah berikanlah hajat, berilah pertolongan, semua minta pertolongan. Ada masalah wang dan sebagainya. Jadi ini mengajar kepada kita, kalau kita dah minta pada Allah, Allah selamatkan kita, bantulah orang lain. Maknanya Allah Ta'ala selamatkan kita, mungkin keluar daripada hospital, alhamdulillah, mungkin keluar selamat daripada musibah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk bersedekah pada orang lain, yang mana orang lain pun berdoa untuk keselamatan. Jadi ini kisah ini mengajar kepada kita, bersyukur maknanya bukan setakat kita mengucapkan syukur, tapi membantu mereka-mereka lain yang berdoa minta susah payah ni. Berdoa kita bantu mereka dengan keuangan, dengan apa saja, sebab ini tandanya bersyukur. Bukan makna bersyukur alhamdulillah, tapi orang lain susah sana sini susah, buat tak kisah saja. Ini maknanya pentingkan diri sendiri, tapi bersyukur dapat kelebihan tu, keselamatan, kita bantu juga keselamatan untuk orang lain. Itu maknanya baru kita share kesyukuran kita bersama orang-orang yang lain. Baik, jadi ini yang pertama sekali antara sebab dinamakan ayat 1000 dinar. Memang Rasulullah pun tak namakan dia ayat 1000 dinar. Rasulullah ada hadis menyebut wa may yattaqillah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, inni la'u'allima ayah law akhadha an-nasu biha lakafathum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya aku mengajar kepada kamu satu ayat, kalau sekiranya manusia mengamalkan ayat tersebut, lakafathum, cukupkan untuk hajat-hajat mereka, iaitulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat 1000 dinar. Dalam buku ni, dalam muka surah 409, buku indahnya bersama Rasulullah SAW, ada disebut berkenaan ayat ini, tapi tak disebut berkenaan ayat 1000 dinar, tapi ayat wa may yattaqillah, muka surah 409, iaitu bantuan gaib kepada orang bertakwa di dunia sebelum akhirat. Ada satu ayat yang cukup menarik akan kelebihan orang yang bertakwa, iaitu kelebihan di dunia lagi sebelum hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya sesiapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesulitan dan memberikannya rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 sehingga 3 para jemaah. Ini
berkenaan ayat wa may yattaqillah, ataupun di kalangan kita lebih dikenal dengan ayat 1000 dinar. Tadi pasal kisah tadi pasal jadi masyhur, lebih senang ayat 1000 dinar. Pasal orang kita kalau sebut ayat wa may yattaqillah terti pula. Ayat 1000 dinar, kerana banyak kat kedai-kedai saya lihat, Masya Allah, dibuat frame, dibuat poster apa, digantung. Ada juga satu kedai saya lihat, kedai makan besar, dia taruh ayat ni wa may yattaqillah ni, dan kedainya ramai pula orang, dan mungkin berkat daripada ayat tersebutlah. Khasiat sebab Rasulullah dah sebut tadi, inni la wa'allima ayat, aku ajar kepada kamu satu ayat, kalau manusia ambil nescaya mencukupkan hajat mereka, iaitu membaca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Baik, satu lagi perkara yang menarik dalam berkenaan ayat menyuruh bertakwa ni, wa may yattaqillah, iaitu ia terletak pada surah At-Talaq. Ia terletak ke mana tuan-tuan, ibu-ibu? Terletak pada surah At-Talaq. Surah At-Talaq tu apa? Surah bercerai. Kenapa pula ayat 1000 dinar ni, bertakwa ni, dalam surah At-Talaq, surah bercerai? Tuan-tuan, ibu-ibu, kalau kita lihat dalam surah At-Talaq, surah bercerai ni, banyak disebut berkenaan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Diulang-ulang beberapa kali dalam surah At-Talaq. Apa kaitan suruh bertakwa dalam surah At-Talaq, surah bercerai? Apa kena bercerai dengan suruh bertakwa? Di sini para ulama kita menghuraikan sebab. Ini orang kata makna tersirat. Kalau makna tersurat kita boleh nampak, makna tersirat kadang-kadang kita tak perasan. Jadi para ulama menerangkan antara sebabnya surah At-Talaq, surah cerai, banyak menyebut ittaqillah wattaqullah, bertakwalah pada Allah, sebab manusia ni, para penonton, para jemaah, kalau dah nak bercerai, ya Allah, tuduh menuduh. Kalau nak bercerai, kadang-kadang fitnah memfitnah. Kadang-kadang nak bercerai, benda yang bukan hak dia pun dia tuntut. Kadang-kadang ada yang pasang lawyer sanggup berpuluh ribu. Dia tuntut dapat tak seberapa pun, pasti nak lepaskan marah dia. Nak bercerai tu, pasang lawyer 10,000. Tuntut apa? Kadang-kadang dia tuntut bukan hak dia. Suami tuntut isteri, isteri tuntut suami pasal nak bercerai pasal. Jadi start menuduh. Kadang-kadang saya dengar pun kadang-kadang percacian, ada yang melaknat, ya Allah, dulu sebelum kahwin, ya Allah. Mana orang kata apa? Kalau maaf cakap lah, kalau bau busuk pun dia kata wangi. Kalau sekiranya ada masalah, ditolong ya sungguh-sungguh. Malam-malam pun, tengah malam pun tak pula datang. Kalau sekiranya apa, terlanggar batu, batu pula disalahkan. Padahal dia yang langgar. Ni orang nak bercinta, tapi kalau dah nak bercerai, ya Allah, habis semua. Kadang-kadang saya dengar cerita dekat Facebook, kawan saya, habis diburuk-burukkan si isteri, isteri buruk-burukkan suami. Dah jadi bahan perang dunia ketiga lagi. Jadi itu sebabnya Al-Quran dalam surah At-Talaq banyak menyebut wattaqullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Sebab apa? Wahai orang yang nak bercerai, janganlah kamu tuntut bukan hak kamu. Janganlah kamu mencaci, melaknat, mengutuk, menyebarkan fitnah, menuduh bukan-bukan, dan menyebarkan keburukan suami ataupun keburukan isteri. Ini perkara yang dilarang. Sudahlah, dah cerai, sudah. Minta hak masing-masing dengan cara baik. Dah, jangan, ya Allah, ini yang kurang elok. Baik, berkenaan ayat 1000 dinar, kita tafsirkan secara umum, kemudian kita lihat khasiatnya. Baik, wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia jalan keluar. Masya-Allah, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar daripada kesulitan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sebab tu orang bertakwa ni ada saja jalan keluar, ada saja. Orang-orang macam ini, bertakwa ni kadang doanya makbul, kalau ada masalah ada jalan keluar. Kadang-kadang hidupnya susah tapi ada saja rezeki Allah berikan kepada mereka. Ini hebatnya orang yang bertakwa. Baik, soalan di sini ialah apa makna bertakwa tu? Bertakwa ni kalau kita lihat dalam buku ni, indahnya bersama Rasulullah SAW, memang banyak tafsiran. Tapi paling ringkas sekali makna takwa, paling mudah nak dihafal, takwa ini adalah
orang yang takut melanggar perintah Allah Ta'ala. Apa makna takwa? Takut melanggar perintah Allah Ta'ala ataupun takut menderhaka kepada Allah Ta'ala. Itu makna takwa. Paling simple, paling senang. Pasal apa kalau kita nak ambil kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata-kata para ulama ada dalam buku ni dinukil, memang kadang-kadang pun mana satu ni. Jadi paling senang, simple nak dihafal, takut melanggar perintah Allah Ta'ala dan takut menderhaka pada Allah. Habis. Itu makna takwa, simple dan senang. Baik, balik semula kepada tafsiran ayat wa may yattaqillah, ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa bertawakal kepada Allah, berserah setelah usaha kita berserah pada Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah penolong bagi dia. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah Ta'ala akan sampaikan apa yang telah ditetapkan. Mana ada tafsir mengatakan balighu amrihi, kalau kita dah berdoa, kita minta pada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan tunaikan, sama ada secara langsung ataupun dengan cara lain, insya-Allah Allah Ta'ala akan tunaikan. Dan makna yang kedua, balighu amrihi, Allah Ta'ala akan maknanya kalau sudah ditakdirkan, diqada qadar, mana benda itu akan berterusan lah. Mana ujian macam sekarang lah, COVID dan sebagainya, ujian, tapi insya-Allah bagi orang yang bertakwa ada jalan keluar. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah Ta'ala telah tetapkan satu perkara. Mana dia ginilah, kadang-kadang ujian, cubaan, contohnya kena apa saja musibah lah berlaku, ini memang qada dan qadar, tetapi kita diberikan jalan keluar dengan cara bertakwa, berdoa, amalan-amalan. Jadi qada dan qadar pasti musibah akan berlaku, tapi bertakwa itu insya-Allah ada jalan keluar. Itu maksudnya di situlah. Maknanya dengan baca ayat tersebut, insya-Allah kita akan diberikan keselamatan, tapi apa yang berlaku tetap akan berlaku. Macam gitulah. Para jemaah rahimakumullah, ini berkenaan orang yang bertakwa. Dan satu lagi ada kelebihan, khasiat ayat ini para jemaah, iaitu selain daripada hadis tadi Rasulullah menyebut, walaupun hadis ni agak dipertikaikan, makna siapa yang mengamalkan wa may yattaqillah ni, baca banyak akan dicukupkan segala hajat, tapi ini dikuatkan dengan kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa Abdullah bin Mas'ud kata? Dia kata, sesungguhnya sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran untuk membuka jalan keluar masalah ialah wa may yattaqillah. Dalam kitab tafsir, buku-buku tafsir tersebut, makna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menguatkan lagi hadis sebelum ni. Yang dikatakan agak lemah sedikit lah, bukannya lemah sangat, dia perawi dan lemah sedikit. Jadi menguatkan, dia kata apa? Sesungguhnya sebesar-besar ayat dalam Al-Quran untuk membuka jalan keluar keselamatan masalah wa may yattaqillah. Dah ini menguatkan kelebihan tadi. Dan juga kisah tadi, dia selamat daripada ribut taufan, akhirnya dia dermakan 1000 dinar tu, dan betul sebagaimana yang dia mimpi itu, betul orang semua berhajat kepada duit tersebut. Dan satu lagi kelebihan orang yang bertakwa ni para jemaah, selain daripada baca ayat 1000 dinar tadi, bertakwa tu sendiri kelebihan dia besar. Orang yang takut melanggar perintah Allah Ta'ala, takut menderhaka, itu satu kelebihan yang besar, sehingga kan Al-Quran memberi jaminan. Al-Quran kata apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu. Apa maksud ajar? Allah Ta'ala akan mendidik, mengajar ilmu kepada kamu. Di sini para ulama menerangkan, orang yang bertakwa, benar-benar takwa, takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan didik, ajar ilmu laduni. Ilmu laduni mana? Ilmu yang kadang-kadang kita pun tak boleh dapat dekat universiti ke, dengan guru-guru kita ke, dengan PhD pun tak boleh dapat. Ini satu ilham Allah berikan dalam hati kita, cahaya nur campak ke dalam hati kita. Kita boleh dapat memerhatikan satu perkara dan kita boleh menguraikan perkara itu dengan cara yang luar biasa. Saya kasih contoh ginilah, ni ilmu ladun ni, ilmu yang Allah berikan kepada kita, diperlihatkan kepada kita, kadang-kadang orang lain
Yang bijak-bijak pun tak nampak. Contohnya macam Nabi Yusuf alaihissalam. Ini paling cantik lah kisah orang yang bertakwa sehingga Allah berikan ilmu laduni, ilmu luar biasa. Sedangkan Nabi Yusuf tak pergi sekolah, tak pergi poli, tak pergi madrasah, tak pergi universiti, tak buat PhD, tak ada apa. Tapi Masya Allah, ilmu Nabi Yusuf ni, apa ilmu dia? Kita kalau lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahulah sejarahnya, kecil-kecil, umur 11 tahun, adik-beradik dia campakkan dia ke dalam perigi buta. Ya Allah, dengkinya. Ini yang kita bimbang ni, masalah adik-beradik ni. Kemudian ada kafilah lalu nak ambil air kat perigi buta sekali, yang keluar, nampak ada budak Nabi Yusuf keluar. Jadi mereka bawa Nabi Yusuf ni masih budak, dia jual pula dekat pasar. Jadi budak jualan dulu kan ada hamba, dan dibeli pula oleh orang istana. Jadi sehinggalah Nabi Yusuf besar, tak pergi sekolah ni, dah besar, tak pergi universiti, tak pergi sekolah, sehingga dah dewasa, cantik pula, tampan pula, sehingga kan perempuan-perempuan istana dia punya isteri raja pun terpikat, sehingga kan Al-Quran menyebut sehingga ada tangan-tangan wanita tu dipotong pun tak rasa sakit kerana lazatnya melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Saya kena terbayang macam manalah nanti nikmat melihat nikmat syurga para jemaah, melihat bidadari. Begitu juga yang perempuan-perempuan yang dapat masuk syurga melihat lelaki-lelaki kat syurga macam mana. Jadi Allah Ta'ala akan pelihara kita, takkanlah sampai terpotong tangan pula kat syurga. Lemak cantiknya bidadari, cantik. Allah Ta'ala pelihara kita, kita ada sense, boleh tahulah insya-Allah. Dan ketika itu dah digoda perempuan-perempuan, Nabi Yusuf lebih rela masuk mana? Masuk penjara. Dalam penjara berapa tahun? 9 tahun, 7 tahun, ya Allah. Tak ada pergi sekolah, tak ada pergi mana-mana. Maka ketika itu pendekkan ceritalah, dapat mimpi, jadi dia beritahulah tentang 7 tahun akan senang, 7 tahun. Akhirnya dilantik menjadi apa? Menjadi Menteri Khazainul Ard. Menteri, kalau istilah kita ni, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Khazainul Ard, segala kemewahan bumi Mesir dia jaga. Bayangkan. Sedangkan dia tak pergi sekolah. Zaman sekarang kalau jadi Menteri Keuangan, perlu ada MUS, perlu ada pengalaman, perlu ada universiti. Jadi itulah orang bertakwa, Allah berikan kelebihan ilmu laduni ni, Allah berikan ilmu dicampakkan dalam hati sehingga dapat makna kelebihan yang besar. Jadi itulah para jemaah tentang kelebihan dan khasiat ayat 1000 dinar. Banyak kebaikannya, sehingga saya pun ada dengar cerita lah daripada orang-orang Yaman, memang mereka galakkan bacaan ini. Dan hubungan dengan bertakwa itulah, maknanya kalau insyaAllah mudah-mudahan dengan rajin kita membaca, Allah campak dalam hati kita ni untuk merasa takut menderhaka, makna kita sering taat kepada perintah Allah, dan mudah-mudahan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama Rasulullah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhiri tajuk ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.